Bismillahirrahmanirrahim. Dia kata wal wara'u asluhu an-nadharul balighu fi kulli syai' wal bahsu tamu an kulli syai' huwa bisadadihi min aklin wa syurbin wa lubsin wa kalamin wa fi'lin. Jadi masalah kita ada bicaranya masalah ni seorang tu yang berwarak dah. Kama dia warak tu apa dia asal warak ni? Warak ni asal dianya menilik yang bersangat teh, lagi pula menilik saat itu yang bersangat teh saat itu, yang halusi pada tiap-tiap sesuatu dan pula bahasa yang sepenuh daripada tiap-tiap sesuatu. Makna warak ni asal dia pokok dia tunyanya yakni pandai yang bersangat teh pada tiap-tiap sesuatu. Makna kita nak buat satu perkara, nak makan satu perkara, nak minum satu perkara, makna dia tu beringat sangat-sangat. Dah halusi sangat-sangat, itu dikatakan makna bagi warak dan takrif warak. Lepas tu dia kata laginya fa idza kana ar-rajulu mustajilan fil umuri. Tengok. Maka apabila adalah seorang laki-laki, seorang laki-laki saat ni tu dia tu mustajilan, dia tu gaduh. Dia tu apa lorat, gaduh lorat, bersegera ia fil umuri, pada semua daripada segala urusan-urusan dia. Dia bergaduh pada tiap-tiap urusan dia, pada tiap masalah kerja-kerja dia. Ghaira muta'annin, tiada halusi ia, tiada beramati ia dan pula tidak beramat-amati dan cakna ia pada kerja dia. Wala mutasabbitin mutabayyinin, dan tiada menetap ia. Dia saat ni tu bergaduh pada tiap-tiap kerja pada tiap-tiap urusan, dan pula dia tidak berhalusi dan bercakna. Wala mutasabbitin, dan tidak cerak ia. Tidak mensabit ia dan tidak cerak ia. Dan tidak menutupi nyata ia. Mana tu wala mutasabbitatin wala mutasabbitin mutabayyinin. Tidak menetapi lagi pula tidak menyatai dan tidak menutupi kenyataan dan keterangan. Lam yaqa' minhu, tidak hasil dan tidak jatuh daripadanya, daripada seorang laki-laki. Apabila seorang laki-laki dia bergaduh pada segala urusan dia, dia bergaduh pada segala kerja dia, dia tak ada amati pada kerja dia, dia tak ada halusi, tidak beringat, lagi pula tidak nyata cerah, tidak mensabit kenyataan, dan tidak mencerak kenyataan, maka tidak berlaku dan tidak jatuh daripadanya, daripada ar-rajul tawaqqufun, orang panggil terhenti. Makna kata saja, terhenti saja, makna terugi saja. Wa nazarun, dan tidak berlaku daripadanya, tidak jatuh padanya tu wa nazarun, pandangi dan pula tilik kefil umuri, pada segala kerja-kerja kama yajibu. Jadi bermakna kata seorang mana, laki mana daripada gaduh pada segala urusan, sama ada urusan tu dunia, lebih-lebih lagi urusan akhirat, ia bergaduh. Ia tak ada amati. Dia tidak tidak mencerak kenyataan, tidak mencerak, tidak menetap tentang kenyataan bagi kerja saat ni, maka tidak jatuh daripadanya tawaqqufun, terhenti. Makna kata tidak jatuh pada itu oleh terhenti-hati. Makna kata situ maknanya nak buat gapo tu tak ada hati-hati. Tak ada beringat. Tak ada cakna, tak ada halusi, dan pula tidak jatuh daripada seorang itu juga akan satu pandangi dan pula satu tilik kepada kerja. Makna kata orang buat kerja dengan gaduh, makna orang ni tak ada pandangi, orang ni tak ada hati. Makna buat dengan gaduh boleh kena jatuh dalam silap. Sama adalah kerja ibadat, kalau kita bergaduh semaya dengan cepat lorak, dan maya Allahu Akbar, baca beberapa lokok, tidak, maka di situ orang panggil amalan dia tu saat itu orang panggil tidak berlaku oleh hati oleh berhenti dan oleh tilik ke. Makna tak nak salah lah amalan dia. Kalau semaya gaduh Allahu Akbar, maya pun baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim, rokok pun gaduh, tidak pun gaduh, sujud pun gaduh. Makna kata orang ni dia tak dapat beramat-amati di dalam urusan dia, dan dia tak dapat tilik dengan cara halusi, kena ke tak kena. Dah. Lagi pula wa yatasara'u, dan bercepat ia dan bersegera ia seorang laki-laki ni ila kalamin, kepada cakap kepada perkataan. Gaduh, kalau buat amal pun gaduh cara amal, kalau semaya gaduh cara semaya,
Kalau masalah zikir, gaduh cara berzikir. Kadang-kadang zikir tak ada bunyi molek, bunyi la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bunyi tak jerak. Tak ada tak? La ilaha illallah. Bunyi tak jerak. Ada bunyi bunyi apa? Orang kita depa bila gaduh pada satu kerja golek ke kerja tu tak ada terhati, kerja tu tak ada pandangnya, tak ada tilik ke, tak ada halusi dan pula tak cerak kenyata golek ke kerja ni nak salah dan nak silap. Lepas tu dia gaduh pula wa yatasara'u ila kalamin. Bergaduh pada kecek nak kecek gapo kecek tak ada mikir adakah kita kecek tu benda tu baik, adakah kita kecek benda sepatut teh. Kadang-kadang kita kecek dengan tak beringat dengan gaduh dah golek ke cakap pe tu you nak bidah klik makan kita sendiri. Sebab tu nak kecek gapo kena mikir tu nak kata gapo tu. Lebih-lebih kita orang alim, kita orang pandai, kita orang reti. Nak kecek benda-benda tak sepatut, dia tak boleh kecek. Kenapa? Kerana cakap pen ni apabila turun oleh hati orang, dia lekat lama. Dia tahan lama, dia lekat lama. Pada mudah ingat kita siapa? Bertahun-tahun. Sebab itulah tak boleh gaduh kepada cakap pen dan kepada perkataan. Sebab tu tua kata, baik silakanlah dengan silap mulut. Silakan. Kita jalan tak payah makan, tak payah orang, kan kita jatuh, kelanjir bogel. Nampak tu noning. Malu sehari dua ya. Tapi kalau kita pergi silap cakap silap perkataan, silap tutur hak ni orang ingat siapa kemati kadang-kadang. Sebab tu apabila seorang laki-laki yang bergaduh kepada tutur ini nak membuat pada gapo tengok. Fa yaqa'u maka jatuhlah ia ar-rajulu al-mustajilu ataupun ar-rajulu al-mutasari'u ila kalamin tak tidak. Fa yaqa'u maka jatuh ia ar-rajulu al-mutasari'u ila kalamin. Maka jatuh dan hasilah seorang laki-laki yang cepat dan gaduh lorat ila kalamin ni. Jatuh fi zalali pada kesilapan dan kesalahan di dalam cakap sebab tu apabila kita gaduh pada cakap tak ada mikir hulu hilir, tak ada mikir tak belakang, golek ke cakap kita saat ni tu nak bawa kepada salah dah. Sebab tu kalau orang tu ya jaga, dia kena jaga. Dah kita kena jagalah cakap kita nak pergi kata huduh-huduh kat orang tak leh nah. Kalau kita duk buat seher mulut kita jadi tawa. Mung nanti bengau. Sedap kata orang nanti bengau. Duk jumpa mung ni pak ajar. Kita sama pak kita duk lepo nak kecek di mulut huduh Mulut dah nah. Allah mung ni otak buk gaji nah. Gananya bodoh lebih pada mana? Pada itik ye lagi. Sedap kata orang. Ni kena ingat ni. Mulut di sini orang tak buat kira walaupun ya aling wala ya pana orang panggil tak ada beradab kecek dengan orang. Ya pun orang nanti bengau you tu. Bengau sungguh. Pok-pok tak ajar leh. Ni tak leh. Baru ni kita jumpa dengan seorang tapi orang ni mati dah. Kita duk kecek dalam tu dengan mampu kita ya boleh lesuk. Kejut kita apa? Boleh lesuk kita tahu. Orang lapis babor ni ya babor lah. Lepas tu kita jumpa dengan seorang kecek dengan mama kita situ. Boleh lesuk kecek kat mana silap? Bengau lah. Lah, kita mucap aja. Nyo kata ke babor bengau namun tak reti kecek dengan orang. Tak ada kenapa ni nama ruang ni. Tak ada kena, tak ada kena bolah tak ada kena, ada kecek dengan mama itu ada apa? Bengau nak kecek tak reti. Tak ada kenapa kata bengau berat kau sebab tu orang sini kalau buka kedai pun tak lekat koli. Kalau buka nego pun tak lekat koli, kalau buka pondok pun tak lekat anak murid. Nah, awak ngano bengau tu sehari. Ni tak leh. Dah, kita kena jaga, pak kena jaga. Pak kita kelola tapi kelola tu jangan teruklah sangat. Nah, cakap kita jangan gaduh kepada gapo? Kepada nak kata, kepada nak cekak dah. Kata nanti bodoh je teruk dah. Nah, kalau kita kata nanti bengau gila babi tu teruk lagi. Pau gap pasal ni saya mata babi nanti haning semua. Nah, orang pasal. Pada dia seher mulut dia lah ning, mulut dia jadi tawa dengan sendiri. Orang tak dengar dah cakap dia. Sebab tu kena patah. Ada kelimah-kelimah tak sepatut tu lah. Kita nak jaga juga. Pasal tak waktu baik pun lu kiki gigi, kiki lidah tu tak apa. Dia kena jaga juga pun ni. Dapat bila kita kata dengan gaduh, kata dengan tak mikir, tak fikir, tak payah belakang, maka kata kita nak jatuh dalam silap dan salah. Lepas tu orang ingat lama. Wa ila kulli ta'amin atas pada ila kalamin wa yatasara'u dan bergaduh lorat ia bersegera ia ar-rajul ila kulli ta'amin kepada tiap-tiap makan ni dah bergaduh
Tengok makan ni gomuh halu dah. Dia mau halang kena selalu dah kahwin tak leh. Kahwin tak tolak rezeki. Aduh sedap ya. Orang tua besar jangan tolak rezeki. Jangan duk padu hari hijau. Rezeki jangan tolak, hijau jangan padu. Habaq tu kahwin buat amal orang tua ni. Ikut orang apa? Makanlah kau. Tak ada kira kata perkara demo Allah mai kita tu perkara syubhat. Perkara demo Allah dak pahidai tu perkara yang haram, tak ada tengok dulu. Tak ada tilik, tak ada panen, tak ada tengok, tak ada kaji, tak ada isi. Makan ni daripada mana? Halal ke haram, syubhat tak bisa. Asal makan ni. Gomo straight. Ingat. Lepas tu kita kena beringat benar-benar. Kalau kita jadi orang alim, kalau kita jadi orang lebih satu hari, kita orang duduk depan orang, ni kita kena beringat sangat-sangat buku makan ni. Dia kena lah makan ni buat ni, ya payah nak berubah. Payah nak berubah. Kalau makan ni haram, supaya erak. Dan siapa benda syubhat, orang dia mau curi orang, rapah orang. Ataupun duit ni duit risuah, ataupun duit ni duit reba, dia mau buat makan jamu sejai. Maka duit ni duit dia mau buka di bank, ataupun dok biar dia mau make di bank, dia mau buat jamu di sejai. Lepas tu duit ni apa? Duit haram. Lepas tu kita makan, tak ada tanya soal gitu gini. Tak ada mau tahu, banyak, tanya banyak nak makan ke makan, tu saya makan sudah. Tak leh ku kena soal. Sebab kita nak tahu tu, tipai tima, tepat mari daripada makan ni tu daripada mana? Haram ke syubhat ke halal? Hak tu kita nak. Lepas tu buku makan kalau orang kita rasa tak sedap, jangan nak makan. Supaya babah mari urun ni. Babah mari urun ni dah. Ya tu mari tak di. Tu mari tak di kata rasa mana? Kelewat diri, kelewat diri. Ya tahu rasa sedap dah lah ni, tahu sedap buat mai dulu. Bele-bele yang nak buat barang tu kita besar dia sudah dak malik dak apa dak kem. Cari tip bere, babah kelewat diri cari apa tip bere, dak kem, garai boleh segate, berah puluk boleh segate, berah jumlah segate. Lepas tu sembahyang hajat. Lepas sembahyang hajat baca Yasin. Minta dengan amalan ni, dengan buat barang-barang ni, minta Tuhan hambakkan satu setan yang ada dalam kawasan konak babo ni. Belah-belah budak dia cari tik beres. Belah-belah budak dia cari bunga mali. Deh. Timbul berlaku benda tak molek dah. Masuk dalam diri ya. Aku tak muh dah, tak sedok dah sini. Lepas tu kita tanya tu babo ni, ada makan barang banyak dah babo. Dia kata, ya pun tak tahu juga. Tu masa dulu, orang ke dia, ya makan belakang. Tak ada pilih kata asal terima kira tu, molek belakang, makan belakang. Pamangkit ada benda tu, dia mau banyak tim bunuh. Ada dalam tu, dia mau capung hambu mati bunuh. Dalam tu ada dia mau buat macam-macam. Lepas tu kita pergi makan. Hak ni kalau kita makan beg ni, tubuh kita tak segar, tubuh kita tak sihat. Kalau kita pergi makan benda subhat, benda haram, hati kita gelap. Bawa pada malas maya, malah mengaji, malah nak baca Quran. Kita cek lah. Kalau kita makan barang cuma banyak, golek ke kita nak bakit bangun semaya, ya malah. Kadang-kadang kita nak buat amal wasa berat. Kadang-kadang nak baca Quran asal. Pucuk daripada mana? Pucuk daripada ingin kita, perut kita ni, maidah kita, duk masuk benda syubhat, benda haram banyak. Sebab tu kita malas maya. Sebab tu kita malas zikir. Sebab tu kita malas nak bergerak tu tengok buat amal ibadat. Sebab tu kena cuma. Kalau barang dia mau buat tak molek, golek ke tubuh kita tak sedar. Kadang-kadang jadi panah pedih. Kadang-kadang panah di dada. Sakit kepala. Nak tidur malam tak boleh. Pucuk apa? Makan benda tak molek tu. Sebab tu kena beringat. Lepas tu benda tak molek lagi, takut banyak. Membawa pada masuk dalam. Payah nak berubah. Payah nak buat tu baik. Tu sebab tu kena beringat. Budak-budak ni nak makan gapo. Kalau kita orang duduk depan dah, kita orang duduk jadi depan orang, duduk jadi pemimpin orang, patut kita kena beringat. Bukan kita tak saya makan barang, kita cek dulu. Kita raksi dulu. Kita periksa dulu. Barang ni molek ke tak. Dia mau buat tu, dia mau senyum pada kita, manis pada kita. Tapi, dia mau buh racun lah tu. Dia kena racun. Payah. Duk-duk darah tu baik. Kok gigi. Duk-duk jadi biru di kuku. Duk-duk tu baik darah toko-toko dalam mulut. Dah. Dia mau buh racun. Sebab tu kita kena beringat makan ni kita tu. Takut jatuh dalam ni dah. Tu dia. Wa ila kulli ta'amin, dan kepada tiap-tiap makan ni fayaqa'u, gaduh doa pada makan ni fayaqa'u, maka jatuhlah ia seorang laki-laki al-mutasari'u ila kulli ta'amin, jatuh fil harami, di dalam perkara haram. Golek ke orang gaduh buku makan, golek ke orang ni nak jatuh lah benda haram. Wasyubhati, dan pula jatuh dalam benda jadi keliru. Apa benda kesamaran? Apa syubhat? Yakni perkara yang duk keliru di antara halal dengan haram. Supaya nak tengok, ni kita tahu
halal. Nabi kata innal halal bayyin wa innal haram bayyin wa bainahuma, dan di antara halal dengan haram umurun mutasyabihatun, di antara halal dengan haram ada perkara satu lagi panggil yakni perkara mutasyabihah. Apa perkara-perkara syubhat? Mana? Kita kata halal. Halal ni cerak dah. Misalnya kita kerja titip peluh kita, lepas tu dia mau gaji kita sehari 305 ataupun 400. Hak ni halal cerak-cerak. Mana haram? Haram ni kita tahu duit reba. Haram ni kita rapah duit orang ataupun kita tipu dan nego. Ataupun duit syubhat ni duk keliru. Haram ke halal? Duk khilaf di antara ulama-ulama. Haram ke halal duit macam ni? Duit gana weh? Duit hadap syubhat ni gana? Supaya ni kata setengah duit riswah. Duit orang wi masalah ke apa? Yakni buikan masalah suruh buhkan gapo butir. Hak ni tengah ulama kata boleh, setengah ulama kata tak boleh. Hak tu orang panggil duk syubhat tu. Ulama kata tak boleh kita ambil riswah. Kata setengah ulama kata kita boleh ambil duit demo wi kita. Mana demo sedekah kita semua hajat. Boleh. Kata setengah tak boleh. Tu orang panggil duit duk jadi keliru tu. Duit duk jadi kesamaran di antara halal dengan haram. Pak kita warak tinggal tu tak sampai tu beringat deh. Jangan duk masuk dalam rumah kita benda syubhat banyak weh. Wa kadzalika, dan seperti dimakan itu. Apa dimakan itu dalil weh. Dia kata wa kadzalika, dan seperti dimakan itu. Nah dimakan mana? Dimakan kata dalil ai mithlul wuqu'i fi zalali wal haram. Seperti seumpama jatuh seorang yang bergaduh pada masalahnya makan ni. Bergaduhnya pada masalah cakap tu mislul wuqu'i fi zalali wal haram, yakni seumpama jatuh seorang laki-laki di dalam kesilapan dalam cakap dan pula dalam perkara yang haram itu. Gapo dia? Fi kulli amrin, pada tiap-tiap perkara dan tiap-tiap urusan. Tengok mulai. Fa yufawwituhul alwara'u, maka meluputlah akan dia, akan seorang itu al-wara'u, oleh sifat wara'. Jadi kalau kita bergaduh pada makan ni, maka meluput akan kita oleh wara'. Kalau kita bergaduh pada makan ni, maka meluput akan kita oleh wara'. Kalau bergaduh kita pada cakap maka meluput akan kita oleh wara'. Kalau kita bergaduh pada makan dan minum, pada pakaian, tak ada tilik hulu hilir. Sebab al-wara'u asluhu an-nadharul balighu fi syai'. Yakni warak-warak tunya yahumiyah, yakni kita pandai dengan halusi, dengan bersangat pada tiap-tiap sesuatu. Harta ni daripada mana ni? Baju ni daripada mana ni? Makan ni daripada mana? Nak kecek gapo beringat. Ni orang panggil pokok bagi warak. Tapi apabila seorang tu bergaduh pada cakap bergaduh pada makan ni, bergaduh pada perkataan ini membawa meluput akan seorang itu oleh sifat warak. Orang ni tak warak weh. Kalau bergaduh pada makan, orang ni tak warak. Kalau bergaduh pada cakap, orang ni pun tak warak. Kalau bergaduh pada makan ni, minum ni, orang ni pun tak warak. Nak warak kena beringat. Lepas tu warak tu banyak macam. Kalau kita nak warak di dalam makan ni, kena raksi, kena periksa dalam time makan ni. Kalau nak warak pada cakap jangan duk seher sangat mulut kita pada perkataan yang tidak berfaedah. Sebab tu Nabi kata min husnil mar'i, min husni mar'i tarku ma la ya'nihi. Daripada keelak seorang muslim ni, dia tinggal benda yang tak berfaedah. Dia tinggal benda yang tak berguna. Gambar gapo tak berguna, dia tinggal. Ni orang panggil asal bagi warak. Jagalah. Nah, warak bagi tok kita banyak bahasa. Kalau mula tok Yosu kita faham makan ni, warak dia duduk kedai kopi, dia tak kapi ya. Baju dia molek-molek dia kutik-guting be. Kita tengok, gana guting apa ya baju ya? Kuting ya ternapak molek-molek takut demo cong kita, demo puji kita hidup kembali ya tak? Kerak baju ya. Jadi ya bulu ya pakai baju. Kalpah datang kadang-kadang orang dakwah jumpa dengan jadi faham macam. Dia duduk kedai kopi. Pas dia duduk tinggal, dia tak ada sila nak. Dia duduk tinggal. Duduk makan tutai kan. Duduk makan teh bela-bela. Orang dakwah ni duduk bayar dia orang lah kata apa. Dia tak tahu tu bu. Bayar dia tanya satu soalan tanya. Menengung nemo tu pun. Kau duduk baca kitab puluh-puluh buah sehari. Tanya satu soalan. Kalau nemo ni dapat maya tuan mulia pada petang ni kita ada majlis agama. Majlis bayar. Maka harapnya kita pakat-pakat pergi bersejid belaka. Sebab kita hari ni nak fikir buku imi ammah, tuan-tuan yang mulia. Buku imi. Nak fikir buku imi dan ammah. Sebab kita imi ammah kita lah ni lemah sangat-sangat deh. Dia tanya, gapo imi?
Email tu gapo? Jawab tak leh kan. Email gapo tak email dia tanya. Mau tak tahu buat tarikh email tapi kita nak cari email lah ni. Sebab tu dah worok yo pasing tu. Worok tu yasu ni pasing tak pakai piyah kadang-kadang buat kalpah. Lepas tu makan tak ada karik, duk tak ada karik, buat mutu pering dah. Kadang-kadang mau tak tahu kata ya tok guru. Kalau worok mula buah kita dalam ya pasing lain sikit. Ya pasing masalah worok ya tu, pasal kita tok guru duk buka pondok betul. Nah, kita tengok mula tok jah bukit kita worok pasal pakai kain biru, pakai tali kok ni piyah tak akal baju yak benar kadang ada cari kocek kadang dah pakai lepas semua tu worok sini tu. Tak supalah kau kalau kita tengok tu setengah-setengah daripada Syekh Rozak tengok lagu banyak dah kita duk tengok tak supa worok. Tapi hakikatnya nak tinggalkan benda syubhat, nak tinggal perkara yang haram, patut tak kerja benda haram, tak kerja benda syubhat. Ini arti kata orang tu worok. Nah, sama ada le makan ni minum ni cakap apa semuanya jaga. Wa ayyu khairin fi ibadatin, yang mana kebajikan dan bermula mana kebaikan fi ibadatin, pada ibadat. Yang mana ibadat, yang mana kebajikan pada ibadat bila wara'in, dengan ketiadaan warok. Wa amal ibadat tak ada warok. Buku mi'asmaya pun tak cuma, buku takbir pun tak cuma. Ni warok lah kau ni. Kalau kita warok bak semaya, makna di asmaya kita jaga dah. Mi'asmaya molek bilah molek we. Buat ngaji semua, buat ngaji pondok ni. Jaga buku asmaya mik we molek. Jangan buat gaduh dek-dek semua. Kalau kita buat gaduh-gaduh semaya kita tak sepenuh, semaya kita tak sah. Mi'asmaya bilah molek. Lepas tu baca doa. Doa yak semua-semua dah. Tapi kena buat amal. Benda mudah tapi buat amal payahnya. Hei, benda mudah lah kau. Semaya tak payah. No. Tapi nak widai Jumaat semua payah. Hei, zikir pahmaya tak payah. Tapi nak buat semua pahmaya. La ilaha illallah. Payah. Supaya tak nak kata la ilaha illallah. Tuhan jadi la ilaha illallah. Dia boleh kata la illallah. Mati la ilaha illallah. Dia tu masuk syurga. Tapi nak boleh kata tu. Berat mulut, payah. Luar belana tapi payah. Sebab tu nak worok lewat asmaya. Mana cuma lewat asmaya. Tu makna worok lewat asmaya. Worok dalam basuh tangan. Worok dalam komo. Komo tu klok-klok wisapa ai sini. Kalau komo pre tu orang panggil tak worok mana lagi. Worok mana? Kita buh alam mulut. Kita mata-mata. Kita klok wisapa dalam ni. Kuat keruhi. Itu baik dengan rohak. Tu baik dengan leneh. Tu orang panggil warok amat di dalam masalahnya kita berkomo. Istingsyak kita buat air hidung, buat air serok naik, we naik sapa batal. Kalau luar ni sunat dah tapi kita we sapa le batal, sapa kepada otak ni. Ni orang panggil warok di dalam serok air ke hidung. Lepas tu kalau warok mana cuma, warok ni mana cuma. Cuma le makan, cuma le tidur, cuma le kata cuma dalam perkataan, cuma le makan. Basuh muka cuma we. Basuh muka jangan buat tak kena budak-budak ni. Basuh muka we kena molek. Dak ya apa? Tenyih semua ni. Tenyih molek. Ni sunat ni. Hak ni sunat. Tenyih kok ni sunat. Ada apa ni wajib. Ni wajib. Ni celah ni kok ni. Ni paling sunat. Pak kita cuma sikit cara basuh kita tu. Cuma we kata molek. Tu orang panggil cuma. Ni orang panggil warok limit asmaya. Dalam warok tu sebab dikata yang mana kebajikan pada ibadat dengan tanpa warok. Tak ada warok. Makna tak cuma lah ibadat. Mana kebajikan? Tak ada. Wak mi asmaya. Wak lepas-lepas. Tomo. Lepas-lepas. Istinsyak. Lepas basuh muka. Lepas basuh tangan. Hak ni orang panggil. Tak ada kebajikan bagi ibadat kita. Jaga. Wak we kena. Wak we kena ngaji dah. Wak we kena we. Wak sikit tak apa. Tihai terima 2 rakaat. Allah. Cekak dah akhirat esok. Cukup makan dah lah syurga. Maya 2 rakaat. Maya isya saat ni 4 rakaat. Usalli fardal isya 4 rakaatin makmum. Wak we kena. Asmaya kena dah. Sudah asmaya pakai kain cuci dah. Cek cuci dah kain. Kain ni masuk jambe, kain ni wak seher, kain ni main bola, kain ni wak tidur. Hak ni gak wak asmaya. Ni orang panggil tak worok pada pakaian. Tak cuma pada pakaian. Kena jaga. Pakaian pun kena cuci sikit. Kain lik dalam pun cuci, baju dalam pun cuci, baju luar pun kena cuci. Ni orang panggil baru nak ada kebaikan dalam ibadat kita. Dah. Lepas tu yang kata laginya wa iza kana fi khaslatil inqita'i am manazilil khairi wa hirmanil hajati wa halakil muslimin wa halakihi. Tengok. Wa iza kana, dan apabila ada fi khaslatil inqita'i, pada perkara yang terputus.
Satu sifat yang memutuskan, satu sifat yang mengkeratkan, satu sifat yang menjauhkan an manazilil khairi, daripada segala pengkat-pengkat kebajikan. Jadi ada pada satu sifat, satu perkara yang memotong, yang memputus, yang mengkerat, yang menjauh ia daripada martabat-martabat kebajikan. Mana kau sifat tu? Sifat tinggal warak tu, orang panggil menjauhkan kita daripada kebajikan. Sebab akhirat esok ni, ilmu ni orang panggil tatbik di dunia. Ilmu kita ngaji ni, nak semayalah mana? Nak puasa lah mana? Nak rokok lah mana? Nak basuh tangan lah mana? Nak basuh muka? Ni orang panggil ilmu untuk kita pakai di dunia. Hak ni pakai kerja dunia. Lepas tu ya Allah Ta'ala nak beli kita dengan kita bersifat warak dan kita berakhlak. Orang akhlak, orang yang berwarak, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala saya. Lepas tu orang mana wa amal dengan warak, maka ditimai di atas mizan neraca Allah Ta'ala, amalan sangat-sangat berat. Yakni seorang buat amal ibadat semaya 2 rakaat dengan keadaan dia warak. Dia cuma lembi asmaya, dia cuma lem komo, dia cuma dalam basuh muka. Bakal takbir dia Allah, dia cuma le semaya dia. Maka amalan dia 2 rakaat ni sangat-sangat berat pada timbangan mizan, pada timbangan di neraca Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lepas tu kali kita buat amal tak ada cuma, tak ada warak, makna amalan kita rengeng rapung di akhirat esok. Sebab tu nak sapa pada pengkat kebajikan, pengkat yang tertinggi, perlu kepada al-wara'u wa hirmanil hajati. Dan dengan sifat kita tinggal warak ni, pertama sekali menjauhkan kita, memutuhkan kita daripada martabat kebajikan, martabat kebajikan, wa hirmanil hajati, dan menegah akan segala hajat-hajat kita. Hajat kita nak gapo, golek ke Tuhan payah nak beri. Kita cerita gapo, payah Tuhan nak gapo, nak tunaikan. Lagi pula wa halakil muslimin, dan membinasa akan orang-orang muslimin apabila dia tinggalkan sifat warak dalam ibadat, dia tinggal warak, maka binasalah orang-orang muslimin. Wa halakihi, dan kebinasaannya, kebinasaan bagi al-mu'arrajuli al-mutasari'i fi aklin wa syurbin wa kalamin wa ta'amin. Orang yang bergaduh, seorang yang bergaduh pada makan, bergaduh pada minum, bergaduh pada kata, bergaduh pada cakap, maka binasalah seorang itu. Thumma khatari fautil wara'i alladhi huwa ra'sul mali. Kemudian bahaya luput tetengah warak ni, kebahaya thumma khatari. Ada satu sifat yang memputus daripada manazilil khair, martabat kebajikan, dan pula satu sifat ni juga dia memputus kepada an khatari fautil wara'i, daripada telitasa dan kebahayaan terluput warak. Apabila seorang saat ni tu dia saat ni ada sifat ni bergaduh dalam wa'amal, bergaduh di dalam taat, bergaduh dalam kebajikan, bergaduh dalam makan, maka dengan sifat ni juga membuat pada kebahayaan, meluput akan warak. Warak mana? Alladhi huwa ra'sul mal, yang ia warak ni dikatakan kepala modal. Kepala modal nak? Kepala modal di dalam wa'amal ibadat. Jadi nak wayak kata kepala modal dalam wa'amal ibadat ni gapo dia weh? Ialah al-wara'u. Kalau orang panggil kemala modal dari kita menega, ialah kena pada duit kita yang amat banyak. Duit kita 1 juta, maka duit 1 juta orang panggil ra'sul mal. Yakni kepala modal untuk kita nak buat menega, bukan jual rocek ke, jual min ke, jual jual bagai plastik ke. Yakni perlu kepada kepala modal ialah duit. 1 juta, 2 juta, 3 juta. Kemudian kepala modal bagi kita nak beribadat kepada Allah. Patut kepala modal ni kita kena jaga warak. Maka warak ditepati, disupai dengan masalah supa kepala modal. Maka kita nega, kita kena jaga. Jangan duk makan ko, jangan duk pakai kepala modal. Siapa-siapa nega kalau makan ko, jeng lah kata. Ikut nego dunia, nego jual, nego gapo, masak bagai plastik, nego min, nego bagai rocek, bagai gapo. Kalau nego siapa makan ko, nanti himbuh lah. Nego tu tak naik. Sebab apa? Buka bagai rocek. Tak pandai nak jaga. Anak pun makan situ baik. Tak ada bayar.
Kita sendiri pun nak ambil air cicak, nak ambil garam pun ambil situ tak ada bayar. Nantilah jual barang habis duit tak ada. Bayar. Asal modal kita tunggu 100,000, beli-beli barang jual-jual habis lah kau kata lah. Tapi ada 50,000, tak dapat 100,000. Tak ada nak sampai 150,000. Kalau 120,000 mana hak laba 20,000, hak modal, hak palaku 100,000. Pasti dia jual-jual barang habis lah kita. Tapi kau dah 50,000. Makan kau tak? Makan kau. Apabila makan kau, gani nega, nanti kedai kena kata. Tak nak himbau kak. Apa supaya tu kali kita nega, kita tinggal borok. Kita nego oleh ibadat. Mana seolah kita menego dengan Allah Ta'ala ni. Makna kepala modal yang penting sekali. Kepala modal yang menego dengan Allah Ta'ala ni. Yakni waruk. Waruk le mi asmaya. Waruk le pakai. Kena tanya pakai orang ke. Apa orang ke. Pakai kita sendiri. Kita beli dengan duit kita sendiri. Lepas tu malah salah jadah cuci ke tak cuci. Makna kata waruk. Ni kepala modal di dalam ibadat kita pada Allah. Kalau kita tinggal kepala modal ni. Makna kata ibadat kita tak sempurna. Dah. Tinggalkan kepala modal selegaklah perniagaan kita dengan Allah Ta'ala. Fahaqqa lil insani. Maka sebenarlah dan sungguhlah lil insan bagi seorang manusia itu. Maka sebenar dan berhak bagi manusia itu ayyah tammalaha. Bahawa mempenting ia al-insan. Laha baginya bagi ra'sil mal ialah kata al-wara'i. Maka membila penting ia. Tengok dalil kata gapo fahaqqa yakni ai wajaba pasti dan wajib lil insan bagi manusia. Gapo dia manusia dia kata dalil al-muridi manazila al-muridi li manazilil khair wal istiqamah dalil. Maka sebenar dan wajib bagi manusia yang kana ia al-muridi dalil yang kana ia limanazilil khairi wal istiqamah akan segala martabat bagi kebajikan. Nak pada martabat yang tinggi lah kebajikan. Nak pada martabat istiqamah. Wajib dia gawa ayyah tammalaha. Bahawa mempenting ia al-insan laha baginya bagi lil khaslati allati al-afatul arba'u. Dia kena penting benar. Daripada perkara sifat-sifat yang membawa akan binasa di dalam buat amal ibadat kita. Apa dia? Daripada 4 perkara dulu. Apabila seorang tu dia buat amal ya saat ni tu apa? Gaduh doa dalam ibadat. Nak martabat tinggi selalu dalam ibadat. Maka lagu ning orang panggil bergaduh dalam ibadat membawa kepada 4 binasa. Yang pertama ia gaduh pada martabat. Yang kedua ia saat ni tu apa? Hajatnya kepada Allah nak itu hai terima selalu. Yang tiga dia saat ni menzalimkan manusia dengan gaduh berdoa minta manusia tu binasa. Dah kan? Dekat tu. Wa islahin nafsi ba'daha dan pula dengan membeki akan diri ba'daha kamadian daripada mana ai ba'da izalatiha selepas daripada hilang sifat-sifat yang membawa pada binasa maka dia mengislahkan diri bekikan diri wallahu waliyut taufiq dan bermula Allah Taala jualah Allah Taala hajar dalam kewe Allah Ta'ala saja waliyut taufiq ialah yang merentahkan taufik bimannihi dengan nikmatnya nikmat Allah wa fadlihi dan limpah kurniaannya kurniaan Allah. Sekat tu dulu kami dia kata wa ammal kibaru sekat tu dulu panjang dah. Kita lihat ni pula. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Buka tafsir pula. Masuk sikit-sikit kara dah. Qala fama khatbukum ayyuhal mursalun qalu inna arsilna ila qaumin mujrimin illa ala lutin inna lamunajjuhum ajma'in illa imra'atahu qaddarna innaha laminal ghabirin. Ni buat malaikat turun langit mai jumpa dengan Ibrahim, mai ziarah Ibrahim nak yak berita kesukaan kata Ibrahim nak dapat anak ialah dikatakan anak yang sangat-sangat alim, yang banyak ilmu agama ialah Ishaq. Lepas pada tu dia ni nak pergi jumpa Ibrahim. Ibrahim duduk di Palestin mari jumpa Indonesia. Lepas dah tu nak menuju pergi kepada kaum Lut. Tengok. Qal berkatanya Ibrahim, "Fama khatbukum?" Maka apa cerita kamu? Hei Rasulur Rabbik,
yakni khagaba, yakni dhaifi. Gitu. Qal berkata Ibrahim, fama khatbukum, maka apa ceritaan kamu, ini sya'nukum kalakuan kamu, dhaifi, hei tetamukum duyufi, ayyuhal mursalun, wahai orang yang diutuskan mereka itu oleh Allah. Qalu, berkata mereka itu, dhaifu Ibrahim ataupun al-malaikah, hak 13 orang ataupun 10 orang ataupun 3 orang, termasuknya Jibril. Kata ana, inna arsilna ila qaumin mujrimin. Kata malaikat, qalu, berkata al-mursalun ataupun rusulu rabbik ataupun dhaifu Ibrahim. Kata ana, berkata mereka itu, inna, sesungguh kami ni, kami rasul ni, kami mursalun ni, diutuh, diarah, disuruh oleh Allah ni, arsilna, utuh engkau akan kami, yakni Allah utuhkan kami, ila qaumin mujrimin, gi kepada golongan, gi kepada satu puak dan kumpulan mujrimin, yang jahatlah mereka itu. Jahat tak? Majate mau jate. Jahat tak? Allah ni perada majate mau jate, tino mau tino. Apa puak ni bahu syurga tak? Anak royak tu Tuhan putuskan. Tapi kalau dia tak taubat dosa yo, maka dia akan masuk dalam neraka dulu. Kena bakar. Itu rahmat Allah. Kalau Tuhan nak masuk syurga pun tak ada apa dengan amalan baik dia. Nak kata kan? Fok tino sama tino dosa tak dosa. Fok jate sama jate berdosa tak berdosa. Patut tino jate duk tak nikah berdosa tak berdosa besar weh. Zina. Patut parak ya akhirat isak. Oh, besar pada batinnya. Dia pakat dia heret daripada masya. Bahu busuk letak. Ulat dohong wow di atas farat kalau tino, kalau jatuh awak semua batinnya. Jalan. Ulat dohong bau busuk lepas. Dia mau kata, farat dia ni, zakat dia ni, bau busuk bangan ni. Itulah mu nak kenal kata fok duk tamu kau bumi wahai berzina. Wahai mau jatuh lewat jatuh tino mau tino mu tengok tak tu. Akhirat isak gawa ulat lalak duk berong di atas farat dan zakat dia. Pas kita nak mati tak? Kena mati belakang buat ni. Lepas tu nak taubat lah ni. Fok hadut berlaku lagu ni. Dia kena taubat dengan Allah. Baru dia nak lepas. Kalau dia tak taubat, dia tak sesat. Oh, dia saat ni tu akan masuk dalam neraka. Itu serah pada Allah Ta'ala. Hukum tu, hukum Allah. Supaya ada pondek tu baik dah berita ni. Anak tu urus sebelah balik Bukit Tamu. Dia kata, Amor ni tak biasa main sunat. Taweh. Siapa cukup. Tak biasa. Sekat hidup ni. Ni umur 40 lebih. Tapi Tuhan hidayat dia. Dia kata dia ni. Kalau duduk lagu ni. Teruk kat dia ni. Ayat anak tu guru. Lepas tu mikir mari. Bertobat dengan Allah Ta'ala mari. Sesat. Lepas tahun ni dia kata boleh main tawar cukup. Lepas dia pun teriak tak sirah. Sebab pucuk apa dia jadi pondek. Dia adalah royak sebab dia nak jadi pondek tu. Deh. Lepas tu nya. Kami nak pergi kepada kumpulan yang jahat. Kumpulan yang zalim. Kumpulan yang berdosa. Kafirin. Siapa dia mujrimin? Kafirin, ialah kena pada orang yang kufur pada Allah. Ai qaumi Lutin, ialah kena pada kaum Lut. Kami nak pergi binasa utuh kami ni. Allah Ta'ala utuh kami pergi pada kaum yang mujrimin, kaum yang jahat, kaum yang zalim. Kaum dia kafir. Siapa dia kafir ketika ni? Kaum Lut, ialah kena pada kaum Lut. Kami utuh ni, diutuhkan oleh Allah akan kami kenapa? Li'ihlakihim, kerana nak membinasalah oleh kami akan mereka itu, akan kaum Lut ataupun kaumin mujrimin. Kami nak binasa mereka. Binasa tu, apa tu? Malaikat ni kata, Lut, mungkin duduk suku dah. Kerana aku nak colek bumi sini. Pak malaikat dia besar, Jibril dia besar, pak malaikat lain pun besar. Korek tu, lebih pada maiko ke. Korek patak, korek. Pusing hak patak, buat naik ke atas. Jadi gitu. Hak patak jadi kot tu. Lepas tu gemah turun tu, hak patak naik ke atas, hak bawah naik ke atas, hak atas turun ke bawah. Gemah lekom. Binasa tak? Maka binasa habis. Tengok tu, dia kata. Kami utuhkan kami kepada kaum yang mujrimin supaya kami nak membinasa kaum Lut. Illa ala Lut. Malaikat kami tak membinasa daripada keluarga bagi Lut. Ala Lut, sebab apa tak boleh nak kata ahla Lut? Ya lapan ala ni diitlaq, diistiqmal kepada keluarga yang mulia. Supaya ala Fir'aun, ala Lut. Supaya keluarga kita nak itlaq dengan ahli, tak boleh nah. Pokok kita ni ahli keluarga aku. Kita nak kata ahli, boleh tak? Jawab kata tak boleh. Sebab keluarga kita mulia tak sama dengan keluarga bagi kaum Lut ataupun keluarga bagi Lut, keluarga bagi nabi-nabi.
illa ala Lut, malaikat illa ala Lut, malaikat keluarga bagi Lut. Nah, malaikat aku tak binasa. Mu tak usah bimbanglah Lut. Kami tak membinasa akan keluarga engkau. Kami tak binasa keluarga engkau Lut. Wa inna sesungguh kami yakni malaikat dhaifu Ibrahim hak mari jumpa dengan Ibrahim jadi tetamu Ibrahim ni. Inna sesungguh kami rusul rabbik ni al-mursalu diutus oleh Allah ni la munajjuhum. Hati sema'i tu. La bukan fi'il madi la munajjuhum tu isma'i. Kami dan sesungguh kami ni la munajjuhum nak mempelepas oleh kami akan mereka itu daripada azab Allah, daripada menggepa bumi dan balik bumi. Kami melepaskan akan keluarga bagi Lut saja. Adapun kau Lut hak zalim, mai jatuh sama jatuh, berdosa lewat sama jatuh, mau jatuh. Siapa Lut bertawak anak tinok pun ni tak usah. Anak tinok Lut jangan. Lut kata mi anak tinokku lah pada mudok main kok punggung, dia kata mi anak tinokku nikah. Tambah pun ni. Dia tahu tak sedap. Deh. Sebab itulah Tuhan dan malaikat kata keluarga Lut saat ni kami tak membinasa, innala munajjuhum, kami mempelepah akan mereka itu daripada bala dan azab Allah Taala ajma'in, sekalian mereka itu sekalian bagi keluarga Lut. Keluarga bagi Lut. Kenapa boleh kami melepaskan mereka itu daripada azab Allah, daripada menggepa bumi, daripada membalik bumi? Li imanihim, kerana beriman mereka itu kaum Lut ataupun ahli Lut. Kerana mereka itu keluarga Lut ni, dia beriman kepada Allah. Dia tak main jatuh sama jatuh. Adapun daripada kaum Lut main lewat jatuh sama jatuh, main kok punggung weh. Main kok dubur weh. Maka sebab tu kaum dia tu dibinasakan oleh Allah dengan sebab para malaikat yang Allah Ta'ala utuh mari ke bumi. Malaikat keluarga Lut. Keluarga Lut kerana dia beriman pada Allah, dia tak mainkan lewat. Illam ra'atahu. Tengok ni. Malaikat isterinya, isteri bagi Lut. Isteri Nabi pun karut juga weh. Sebab tu puak ni. Cuba puak demo tengok. Kalau tok laki juru, tapi kalau bini jahat, anak boleh kena jadi jahat. Tengok dia. Kalau misalnya kita tengok laki lah juru soleh lah, jalan sumuk saat ni tu tak mampu, juru tok laki. Tapi bini karuk zoling jahat. Golik ke anak saat ni tu pun nak jadi jahat, adalah setengah-setengahnya. Tapi kalau tok kaki tu mabuk pening tak ada berhenti-berhenti. Tapi bini salihah, imra'atun salihah, golik ke anak ni nak juruh, dia tak nak turut mana pok dia tu. Sebab tu kita nak pilih orang tino tu jadi molek, jadi salihah. Dia baru anak kita nak jadi salihah. Tengok sini ni kita tengok isteri bagi Lut, isteri bagi Nabi Nuh, semua ni deraka kepada Nabi. Tengok supaya isteri bagi Nabi Nuh, kan Nabi Nuh kata, ya bunayya irkam ma'ana. Hei anakku, mari naiklah kapal sekali dengan aku. Tak apa ya, ayah nak kapal dengan kawan-kawan fok ayah tu dia lah. Amo nak duduk dengan mik ni di atas pocok bukit. Tak apa, tak gelar dah ya. Dia turutnya mok ya, turutnya bini dia yang jahat tu. Illam ra'atahu, malaikat isterinya, isteri bagi Lut, qaddarna, kami nak mentakdirkan, kami nak mensakatkan, innaha, sesungguh bahawasanya imra'atahu, isteri bagi Lut ni, laminal ghabirin, sesungguh setengah daripada orang-orang yang jahat. Dia tu terkekal, mana al-baqina fil azabi, terkekallah dia tu setengah daripada orang yang kekal fil azabi, di dalam azab dan siksa Allah, li kufriha, kana kufurnya, kufur bagi imra'atahu, kana kufurnya isteri bagi Lut. Tengok lagi. Falamma jaa'a ala Lutin al-mursalun qal innakum qaumun munkarun. Ni gratis. Falamma jaa'a ala Lutin, maka tak kalau datang akan keluarga bagi Lut. Datang gawa dia ala Lut, yakni ai Lutin. Keluarga bagi Lut lah. Al-mursalun, oleh para malaikat yang turun mai ke langit untuk membinasakan kaum Lut. Datang akan keluarga Lut, mai kecek dengan keluarga Lut sana. Qal, berkatalah ia Lut, lahum bagi mereka itu, bagi al-mursalin. Lut pun kata apabila malaikat mari daripada langit selepas pada ziarah akan Ibrahim, jadi tetamu Ibrahim, mai jumpa dengan Lut, mai kecek dengan Lut. Lut pun jawab, innakum,
qaumun munkarun. Sesungguh kamu, hei kaum aku. Kaumun ialah satu kaum. Kaum bagi Lut ni. Munkarun. Orang yang diingkar akan mereka itu. Orang yang diingkarlah oleh mereka itu al-qaum. Jadi Lut duk kecek dengan malaikat, duk royak pada malaikat, kata kaum dia satu kaum yang ingkarkan tertengah agama, tertengah syariat, tertengah masalah kehendak Allah. Mereka kata, ingkar, aku royak gapo ya ingkar, aku royak gapo ya tolak, ya tak terima. La a'rifukum, dan aku tidak kenalkan akan kamu. Jadi kata Lut bagi mereka itu, bagi al-mursalin, innakum sesungguhnya kaum mungkarun, satu kaum yang diingkarkan akan dia. La a'rifukum, aku tidak kenalkan kamu. Qalu, gini. Qal berkata, ia Lut kali lagi. Lahum bagi mereka itu, bagi al-mursalin. Ni, Lut tak kenal lagi puak ni. Supaya Nabi Ibrahim tak kenal bagi malaikat yang turun langit. Main nak uyak cerita kata nak dapat anak bagi Ibrahim. Maka Lut pun tak ada kenal. Kata ni malaikat daripada aduk suka, kata kaum-kaum dia. Maka dia Lut tak kenal. Lut kata mana? Innakum sesungguh engkau, sesungguh kamu al-mursalun. Kaumum mungkarun, satu kaum jadi ingkar akan dia. Satu kaum jadi ingkarkan akan kamu. La a'rifukum, aku tak kenalkan kamu, kata Lutnya. Aku tak kenal puak-puakmu semua ni. Qalu, berkata mereka itu al-mursalun. Yakni orang-orang malaikat-malaikat diutuskan oleh Allah ni. Bal ji'naka. Jawab malaikat puak-puak dia 10 hari ataupun 13 hari ni jawab. Bal ji'naka, bahkan datang oleh kami para malaikat ni. Sebagai datang kepada Allah ni, akan dikahilu bima kanu, dengan barang yang adalah mereka itu. Siapa dia? Ai qaumuka. Kau engkau duk lewat sama sendiri, duk main jatuh sama jatuh, duk main kot dubur ni. Bima kanu, dengan barang yang telah usah yang ada mereka itu. Ai qaumuka fihi, padanya pada barang. Bagi gapo ya duk buat ni? Makanu ai minal liwat gitu. Makanu fi ai minal liwat, daripada lewat laki sama laki dia. Kami datang, kami mari jumpa dengan engkau dengan sebab barang, sebab lewat yang adalah mereka itu kau engkau. Padanya pada kami mari kerana tu. Tuhan hatta buat kami mari ke bumi ni hello. Untuk nak binasa dengan sebab barang kau engkau duk buat kerja tu. Gapo dia? Daripada lewat main kot dubur tu. Kami turun main ke langit sebab tu. Puca tu, kih tu, kami nak turun mari kepada bumi ni, diutuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebab kau tu dah kau angka tu duk main lewat sama jatuh. Deh. Karena tu yamtarun yashkun, yang duk mengadu-ngadu, mereka itu mengadu. Lu atau menjangi duk main lah jatuh sama jatuh. Nama ke azab Allah Taala turun tak khabar lah. Bila azab Allah Taala nak turun, Allah tu kawan ni duk tunggu belah-belah ni. Dia menyanyi pun dah. Dia rasul yak dia supaya Nabi Nuh royak. Mung beringat kila pakat berimeh pada Tuhan, berimeh nama natilah azab Allah Taala mari. Mu tak ada nak kira lah, mu tak ada nak mari kawan nak tengok sekali. Kawan rasa nak terang gak azab Allah Taala macam. Kau duk apa ni? Duk mengadu-ngadu nak kepada azab Allah Taala. Wa huwa, dan ia. Dah. Ia gapo dia? Bagi dia mengaku ni. Wa huwa, dan ia makanu fihi, barang yang telah ada mereka itu pada barang sani, yamtaru, yang mengadu-ngadu ni. Al-azab, ialah azab Allah Ta'ala. Wa atainaka bil haqq, dan datanglah kami, kata malaikat al-mursal, akan dikau hilu bil haqq, dengan kebenaran hilu. Wa inna lasadiqun, dan sesungguh kami ni benarnya pada cakapan kami. Fi qaulina, pada kata kami tu benar. Bukan kami kecek bah dah. Tuhan hatta kami dengan sebab barang kau engkau duk kerja, yakni daripada lewat lagi pula duk mengandung-ngandung tertengah nak kepada azab Allah. Sebab tu kami turun mari hilu. Dah. Fa asri, maka hendak sembunyi engkau hilu. Engkau sembunyi, engkau tak sawayak apalah. Bi ahlika, dengan keluarga engkau tak sawayak gapolah, kata kami mari ni, kami nak azab, kami nak membinasa akan engkau yang duk berlewatnya di bumi ini, di bumi ordong ni. Deh, mu tak sawayak apa bi ahlika, biqitain minal lail, dengan satu potong daripada malam. Nanti pada satu malam kami nak membinasa, kami nak balikkan akan bumi tanah. Biqitain, dengan satu potongnya daripada waktu malam. Wattabi adbarahum, dan mengikutilah engkau hilut adbarahum, ke belakangnya bagi mereka itu. Jadi imshi khalfahum, engkau berjalan di belakang-belakang mereka. Di satu malam nanti mu tengok kami nak korekkan bumi, kami nak membinasakan bumi, nak korek bumi, nak remah di atas pala-pala puak duk lewat daripada kawan engkau.
Mun hati-hati. Tapi, nah, mereka ayat istilah dah. Mung sebunyi, mung jangan royak gapo pada isteri mung, pada anak mung, pada keluarga mung. Kata fuak kami turun dari langit nak membinasa. Tapi kami nak membinasa di daripada satu potongnya satu malam. Mung nanti tengok, lepas tu mung nanti berjalan sebelah balik belakang mereka. Tengok gapo nak jimu. Ni malaikat royak belah-belah dah. Sebab ya Nabi kan, wala yaltafit minkum ahadan, dan tidak berpaling daripada kamu oleh seorang pun, tak paling. Ya turut dah, tak ada dia paling daripada gapo dia? Daripada Nabi Lut. Kenapa engkau saat ni tu turut belakang li alla yara, supaya tiada nampak azima ma yang zilu bihim. Bare tu li alla yara, supaya tidak nampak la ya Lut azima ma, akan kebesaran barang yang zilu yang turun la ya bihim. Sebab tu malaikat tamu turut belakang-belakang mereka, jangan duduk dekat. Nanti tengok supaya nak ambil malaikat oyak gini supaya tok say we tengok tetengnya azab Allah Taala hantar malaikat supaya korek bumi balik bumi tok say we look lagi pula keluarga Lut tu tengok takutnya jadi membuat ada getar buat ada takut supaya kita apabila kita tengok satu perkara duk ingat sok mula pala apa ingat benda tu jadi benar ni dah puan kita kecek benda-benda supaya kita tu satu ketika orang berdepok kita tak payah hantar kita adakah orang mari jemputnya babo dah. Sebab apa budak ni dia ni duk jadi menaling sepah pada orang berdepok ya daripada 3-4 tahun lepas. Lah ni dia kurang dia takut. Bawa bila dengan seorang berdepok orang main pi raya berde cucuh ya. Berde gapo? Berde bunga, berde kabak. Ya tak boleh dengar suara berde tak boleh jadi menaling. Sebab apa? Sebab kurung apabila kurung tu orang berdepok ya dia tak payah. Maka ya tengok darah yak bersembuh. Maka lepas dah tu tak boleh dengar suara berde. Jadi lekat kurung. Sebab itulah malaikat suruh Nabi Lut giduk jah-jah dengan keluarga ya nanti turut lek belakang supaya tak tengok azab kebesaran, azab yang Allah Taala turun pada mereka. Tengok. Gapo dia nya? Tengok sikit dah. Sini gapo kita katanya hak Allah Taala buat kepada kaum Lut ni. Deh. Kemudiannya kita kata gapo ni? Syarat ayat sikit. Kaum Lut dah qauluhu dah ta'ala gapo dia nya dah qalu inna arsilna ila qaumin mujrimin. Ila qaumin mujrimin siapa dia tengok. Qalu innallah arsalana li ihlaki qaumi Lut. Qaumi Lut al-musyrikin ad-dallin. Yang sesat mereka itu kaum Lut lewat sama lelaki yakni main wati pada dubo. Ini kejahatan mereka. Illa lutan wa ahlahu al-mu'minin. Beriman dengan Lut lagi pula beriman dengan Allah. Kata fala li
Apana fala kami tidak membinasa mereka. Wasanungjihim ajma'in dah. Lakin zaujatahu al-kafirah yang kafir. Wa qadayna bi ihlakiha. Dengan sebab apa ni? Serta kekallah mereka itu, termasuknya nah bining bagi Nabi Lut. Fil azab. Dah. Azza Allah liqaumi Lutin. Iaitu apa dia? Para malaikat yang turun dari langit. 13 orang atau 10 orang. Maka binasa mereka itu dengan membalik bombing pada waktu malam. Padahal mereka itu tiada sedar. Kata azab nak mari. Dah ke atas mereka. Maka bombing sekarang dah. Duduk di Ordon. Namanya pada waktu sekarang al-an. Al-bahru mayyit. Bahru mayyit. Laut mati. Ni sekarang ni orang panggil laut mati. Orang panggil laut mati. Laut mati. Tu dia. Azab ni mari apa ni? Azab ni mari ni sebab pucanya dah. Azab ni mari sebab puca apa? Dia katanya qalu. Kata malaikat. Qalu kata malaikat. Sebab apa kami tengok ni? La takhaf, engkau jangan takut Lut. La takhaf Lut. Mu jangan takut Lut. Fa inna sesungguh kami. Ji'naka. Kami datang akan dikau ni bil azab. Alladhi kana
Duk syok-syok lah. Pada azab ni dah. Oleh kaum muka. Duk syok weh. Duk mengadu-mengadu. Duk syok. Boleh jadi kau Tuhan nak azab kita ni. Nah. Wala yusaddaqun dan tidak dibenar. Dan tidak membenar mereka itu kata Tuhan nak azabkan mereka. Ha tengok. Ha tak kalah dah. Ha tak kalah kita katanya tengok sini. Ha. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala wari azab ni tengok ke mana. Ha dah. Jadi qauluhu ta'ala qalu inna arsilna ila qaumin mujrimin. Kata mereka itu malaikat, inna sungguh kami malaikat semua ni. Arsilna diutuhkan oleh Allah akan kami. Mengutuh engkau Allah akan kami ila qaumin mujrimin. Gi kepada kaum. Kata molek. Nah, kisah ni patut kita tahu. Kita ngaji tafsir dah. Apabila siapa tertengah kaum lagu mana Allah Ta'ala membinasa mereka. Deh. Qalu berkata mereka itu malaikat-malaikat yang datang berjumpa dengan lu. Innallaha arsalana li ahli qaumin al-musyrikin ad-dhalim. Sesungguh Allah Ta'ala utuhlah Allah akan kami. Arsalana. Mengutuh, mensuruh, melatihlah Allah akan kami. Yakni 10 orang pada malaikat ataupun 13. Itu khilafur riwayah. Kata setengah malaikat datang nak binasakan kaum Lut ni. Kata setengah 13. Kata setengahnya 10. Katanya 3 orang. Maksudnya Jibril alaihi salam. Kemudian utuh Allah Ta'ala akan kami li ihlaki qaumin. Supaya nak membinasa akan satu kaum. Kaum mana? Al-musyrikin, yang syiriklah ia dengan Allah. Ad-dallin, yang sesat mereka itu sesat dengan mereka. Sesat dengan Allah, tak turut agama Allah, tak beriman dengan Allah, tak beriman dengan Lut. Lut royak gapo tak percaya apa ni. Hei, fok mu jangan duk mainlah jatah sama jatah. Jangan duk luah mak lewatlah jatah sama jatah. Jangan duk roti lah tetengan duk belakang tu, dubur tu jangan. Allah Taala marah nantilah azab Allah Taala turun. Lut royak cakap-cakap dah kepada mereka jangan duk lewat, jangan duk roti pada dubur. Dah. Illa lalutan, malaikat engkau hilup tak dibinasa. Tuhan tak binasa engkau wa ahlahu dan ahlinya ahli Lut. Al-mu'mini nabi yang beriman, yang percaya, yang ikut dengan Lut. Falannahlikahum, kau Tuhan kata kami tak mau binasa. Hum akan mereka itu falannuhlikahum, maka lagi kan datang kami tak membinasa akan dia, akan mereka itu akan kau gawa ahlalu. Adapun kulu meluk, kumpulan Lut, kaum Lut, hak tu Tuhan nak binasa, Tuhan latih tentera dia, Tuhan latihkan malaikat-malaikat turun bumi untuk membinasa akan kaum Lut. Tapi keluarga bagi Lut dan pula diri Lut sendiri, Allah Ta'ala kami tak membinasa lagi kan datang akan berkeluarga bagi Lut dan Lut sendiri. Wasanunjihim, daripada inna lamunajjuhum, kami nak melepaskan akan mereka, kami melepaskan mereka itu Lut dan pula keluarganya. Di mana wasanunjihim ajma'in, daripada inna lamunajjuhum, dan selagi kami nak melepas akan mereka itu akan Lut dan ahlinya ajma'in. Tetapi lakinna zaujatahu, tengok bini-bini Nabi semua deh kufur dengan Allah Ta'ala. Abang tu kita tak ada kena pelat. Bini tu duk jadi perang pun ada tak ada pelat. Bini ustaz jadi penhang tak ada pelat. Bini Nabi kufur. Bini Nabi Nuh kufur dengan Nabi Nuh, kufur dengan Allah. Kita tak ada kena pelat. Mengai nakal lakin zaujatahu, tetapi istrinya, isteri bagi Lut, al-kafirata, yang kafir ini, wa qadaina, dan kami nak mempululus, kami nak menghukum biihlakiha, dengan membinasa akan dia, akan isteri bagi Lut. Kerana ma'al baqina fil azab, terkekal dia tu masuk dalam golongan orang yang terkekal dalam azab Allah. Sebab tu dah kita jangan gaduh. Nak tengok molek kadang-kadang panah juga ada orang Tino ni, kadang bini babo pun panah. Kadang-kadang bini ka pasal kanak dunia set. Cau. Anak cau. Banyak bini babo-babo jadi gila dunia. Orang panggil Fuad Madi. Nak cari natu hak kaya-kaya. Ada kereta, kena kereta stelik. Gila ke besi. Ada kok mama-mama di sini. Bukan semua. Kalau mama baik ni, anak selera. Pilih natu, bukan pilih tu akhir. Pilih nu. Pasal lomek, pasal terbuka. Lomek tayar nipis. Kalau Fuad tak pakai, ambil tak pakai ke, makan pasir. Kalau ambil lapis tak urat, nak kepo. Kena pilih lapis ni. Lapis tayar besi, pasal stelik. Lepas tu kalau pitu, kalau beng pun beng sepak deh. Hidup nampak benda tu. Sebab tu cuba tengok sendiri, tengok bini Nabi di kufur dengan Allah Ta'ala binasa. Lepas tu mama sendiri tak cukup baba pun binasa apa tu juga. Sebab tu kita tengok pondok, kalau sudah mama cuk pondok tu selera sudah. Tengok.
Bapa nak apa tak boleh. Bapa dia kokok itu. Ke mama kata apa. Panah. Kau ni bilih bini molek nah. Kita kira gini motor Sulaiman duk pondok tu nampak tegak juga. Tapi lah ni kena jadi bad ni. Kena beringat dah. Kau duk kecek kau gula lega tepuk atas dah. Bawa bini lalu pak. Ni kena beringat. Jaga nah pokok ni semua ni. Dia takut nak baik ni dia. Lah ni motor Fadil lah ni cegah kecau sedap pun ni. Bawa bini lalu pak supaya anak seluai. Ni kena jaga molek. Deh jangan jadi bad ni, jangan jadi bad ni. Jaga weh. Kena jaga kita boleh-boleh ni. Kita nak pagar kita, jaga kita, wi molek, wi kemah. Jangan bidai demo anak kita. Jangan bidai demo nah. Jangan bidai demo tu dia tekan kita, dia kita halah sah. Deh. Bini Nabi pun kafirah ni. Pah gini kita bukan bini Nabi. Kita orang tambung terapun tamada. Pah banyak orang tino. Nah. Pah orang tino ya tak lagi. Ya asal tulai belok itu dah. Ya jadi tak ada yang tulai belok sebab ambil tulai rusuk kita dekat ngati. Tu buat pergi cek di hospital pergi isteri. Tulai rusuk kita tak cukup so. Hal ni lek kiri ni tak cukup rapat ngati belah atas dekat ngati kali. Hak ni Allah Taala ambil cabut buat tahu. Sebab tu orang tino dia panggil minat dina daripada tulai rusuk yang belok. Sebab tu apabila kita kerah ya kita mah agama lalu tasydid musyaddid dengan agama ya patah ya pecah. Kalau kita tak lurus ya duk belok ya tu. Kita nak kokol lurus buat kasar tak leh. Kena kokol lurus. Dah. Kemudian azab Allah bagi kaum Lut ni gapo iaitu para malaikat yang turun dari langit 13 orang ataupun 10 orang ataupun 3 orang termasuk bagi malaikat Jibril. Maka binasa itu dengan membalik bumi. Balik bumi mik ke bawah, naik ke atas, hak atas turun ke bawah. Lah ni upuk sepahang tak tumbuh di Bahrul Mayyit. Kita tengok diri di Urdun. Lak masih kiak kena mata kena basuh lalu. Pertama dia doktor kata apabila air Bahrul Mayyit masuk dalam mata kita tak basuh lalu, mata kita nak membawa kepada punah. Masing sangat ikan seekor tak hidup dalam tu. Pangkayu sepahang tak hidup dalam lak tu di kawasan lak tu. Kerana Allah Ta'ala su malaikat porak mik di bawah patak, wak naik ke langit, remah hak atas, dan hak atas wak naik ke atas. Lepas tu orang panggil patak bumi tu wak naik ke atas, lepas tu hak atas tu balik ke bawah sebab tu upuk tak tumbuh. Lepas tu masing sangat-sangat dah. Balik bumi pada waktu malam padahal mereka tidak sedar. Tak khabar pakak duk lewat lah, pakak duk buat maksiat lah, pakak duk. Nah, gawak duk lewat jatah sama jatah, malaikat mari pak tu buat rupa orang jatah, masuk dah tu, malaikat pusingkan situ. Pusing tu balikkan bumi situ, binasa habis. Fok bagi kaum Lut malaikatnya illa lalutan wa ahlahu. Malaikat Lut dan pula keluarga bagi Lut ya tak binasa. Kaum ya tu habis gemah. Tapi sebab tu malaikat Lut mun turut jauh-jauh dah, mun tengok lek belakang mereka imshi khalfahum, mun jalan lek belakang. Supaya malaikat tu sewi Lut tu nampak dan keluarga Lut nampak kan tetangnya malaikat saat itu mengazab mereka, balikkan bumi gemah tah mereka. Dek, mana? Al-Bahrul Mayyit yang ada di Urdun sekarang. Nak tahu gi sana. Gi Urdun dia nak kapal tambah 30,000 gi sana. Dek. Lepas tu malaikat tu la takhafmu jangan takut waktu kami mai fa inna ji'naka bil azab. Kami mari tu suruh mengazabkan mereka. Azab mana? Allazi kana yashukku fihi qaumuka. Azab yang duk mengadu-ngadu, yang duk syok tak apa kami mai jatuh sama jatuh insya-Allah tu tak binasa ni. Duk syok lagi tertengok azab Allah. Tuhan remah turun binasa mereka itu. Sekat tu kami kata wallahu a'lam. Dah buka bekas sikit dah. Hai, Allahu Akbar. Ni orang panggil sebagai jadi peiktibaran bagi kita. Pas kita lah ni jangan duk main dah. Cik kita tahu dah lagu mana sikit lagi. Lah ni dia jadi stino mutino dah. Nah. Cik gi lagu mana? Bismillahirrahmanirrahim. Tu dia katanya. Ya kata siyama asyri akhirih. Lebih-lebih lagi pada akhir bagi 10 akhir bagi Ramadan, banyaklah kita ibadat, banyak kita sedekah, banyak kita baca Quran, banyak kita iktikaf di dalam bulan Ramadan. Siyama lebih-lebih lagi asyri kena baca dengan jar. Orang panggil lafaz selepas ada siyama kena baca majrur bagi siyama. Majrur dengan sebab idafat siyama padanya. Siyama asyri akhirih. Lebih-lebih lagi 10 akhir daripada Ramadan, kita banyaknya sedekah, kita banyaknya gapo dia baca Al-Quran, kita banyaknya masalah jaga apa lagi? Yakni kita banyaknya iktikaf. Dah. Fayata'akkadu lahu, maka kuatlah baginya bagi as-shaim, bagi seorang yang berpuasa ni, iktsarus salasati, membanyak yang 3, banyak hak 3.
al-mazkurati yang disebut mana banyak yang 3. Makna kata 10 akhir banyaklah hak 3 perkara disebut mana? Iksarus sadaqah, banyak ke sedekah. Lepas tu banyak ke apa lagi? Tilawatil Quran yang kedua. Yang ketiga, banyak iktikaf di dalam masjid. Lebih-lebih lagi yang jadi kuatnya dan sunat sebagai muakkadnya pada bulan Ramadan yang 10 akhir ni. Makna kita kena banyak lebih daripada awal Ramadan. Daripada banyak sedekah, banyak baca Quran, banyak iktikaf. Lilittiba'i. Apa lilittiba'? Ai littiba'i fi'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kerana kita nak ikut kepada perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yuthannu an yamkutha mu'takifan ila salatil 'ain, dan disunatkan, dipergalakkan oleh syarak, ditutup oleh syarak, an yamkutha, bahawa mendiami ia seorang as-saim. Seorang berisagna berpuasa itulah duk iktikaf mengekali ke mana ta wa yusannu ayyam kusa, dan disunat puasa mendiami ia seorang yang berpuasa itulah seorang itulah mu'takifan hal kaunihi, hal keadaan dia tu duk iktikaf mengekali ibadat ila salatil 'id, hingga sampai kepada hari raya. Makna tahun 21 22 je iktikaf, 23, 24, 29 sampai 30 hari tengok nak bulan, malam tengok nak bulan. Maka ya iktikaf lagi malam raya di dalam sejid sampai kepada sembahyang hari raya. Sunatnya begitu weh. Deh. Lagi pula sunat wa ayya'takifa, dan bosa disunat bosa iktikaf ia seorang qabla dukhulil 'ashri al-awakhir, belum daripada masuk 10 akhir lagi. Hak sunatnya ataupun ia tak akut ataupun sebagai jadi takkid ataupun sunat muakkad yang kuatnya dekat-dekat wajib, apabila 10 akhir maka dikuatkan kita iktikaf di dalam masjid. Tapi nak yak tersunat kita tu sebagai sunat bukan muakkad, masuk iktikaf dalam masjid bulan Ramadan belum pada masuk 10 akhir lagi. Wa yata'akkadu iktsarul ibadati al-mazkurati fihi ay fil 'ashri raja'an musadafatan lailatul qadri. Tengok. Wa yata'akkadu, dan kuat, yakni sebagai sunat yang ditutup sangat-sangat kuat. Ailahu ailis-shaimin, bagi orang yang puasa. Sunat yang kuat ke apa? Iktsarul ibadatil mazkurati, membanyakkan ibadat yang disebut. Mana ibadat sebut? Banyak sedekah 10 akhir. Lepas tu banyak baca Quran di 10 akhir. Lepas tu banyakkan masalah iktikaf di masjid. Ibadat tersebut padanya pada apa dia? Yakni padanya pada al-ashri, pada 10 akhir kita banyak sedekah, banyak baca Quran, banyak iktikaf. Kenapa kita banyakkan yang kuat masalah baca Quran, sedekah ataupun iktikaf? Raja'a musadafati lailatul qadri. Baca dah. Kerana berharap-haraplah oleh seorang yang berpuasa. Kenapa kuat? Banyak ibadat, banyak sedekah, banyak baca Quran dan pula banyak iktikaf. Raja'a, kerana berharap oleh seorang puasa. Musadafati lailatul qadri, berkebetulanlah boleh malam Lailatul Qadar. Dia pun iktikaf 10 akhir, baca Quran pun banyak, ibadat pun banyak, sedekah pada 10 akhir. Kalau 27 banyak sangat sedekah kerana nak betul dengan malam Lailatul Qadri ai al-hukmi wal fasli aw syarafi. Kat tu dulu kami kata wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafiqa kama yanbaghi li jalali wajhika wal azim sultan. Allahumma aghnina bil ilmi wa zainab akrimna bi wa jamil. Allahumma inna wa amana. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan. Walhamdulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada, boleh.